Okay, Assalamualaikum dan hai kepada semua. Saya Aina daripada Tiram Travel Georgetown. Okay, tajuk hari ni kita akan cakap pasal adab terhadap ibu bapa. Okay. Mak tak nampak. So, seperti slide yang pertama, dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang bermaksud dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu jangan menyembah melainkan hanya kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, dan jika salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu menyatakan kepada keduanya perkara dan janganlah kamu membentuk keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku waktu kecil. Ini adalah tafsiran daripada surah Al-Isra ayat 23-24 yang menyentuh mengenai perihal menghormati ibu bapa. Dan yang seterusnya adalah surah daripada An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hambanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Itu adalah petikan daripada surah An-Nisa ayat 36. Okay, seterusnya. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan adab terhadap ibu bapa? Maksud adab terhadap ibu bapa adalah bersopan santun kepada kedua ibu bapa sama ada dari segi perbuatan, pertuturan dan tingkah laku. Kita sebagai manusia kenalah menghormati kedua ibu bapa kita. Macam surah tadi ada mengatakan engkau mengeluarkan perkataan itu dah kira macam menjadi anak derhaka lah, sebab dah mengeluarkan perkataan membantah terhadap ibu bapa kita. Okey, seterusnya. Okey, hukum beradab dengan ibu bapa. Hukum beradab dengan ibu bapa adalah wajib. Kita wajib menghormati mereka, mentaati mereka, dan sebab diorang macam yang yang kita tahu diorang adalah ibu bapa kita, jadi kita kena hormatlah. So hukum beradab dengan ibu bapa adalah wajib. Seterusnya, baiklah, adab terhadap ibu bapa. Ini antara adab terhadap ibu bapa, sebenarnya banyak lagi, tapi yang paling kita nampak adalah menjaga perasaan mereka, menghormati mereka, mengasihi dan mendoakan kebahagiaan mereka dan mentaati perintah mereka. Jadi selalunya lepas solat kita selalu mendoakan kesejahteraan mereka kan. So benda ni merupakan satu kewajipan daripada seorang anak kepada ibu bapanya. Okay, next. Okay, apa akibat kalau kita tak mentaati perintah ibu bapa? So secara tak langsung dia telah jatuh menjadi anak derhaka. Apa tu anak derhaka? Anak derhaka merupakan anak yang tidak mentaati ibu bapa. Macam yang kita tahu filem-filem Melayu yang kita boleh nampak macam cerita Si Tanggang. Itu merupakan salah satu siri lah yang mempamerkan apa itu anak derhaka. Okay, antara perbuatan derhaka terhadap ibu bapa, ini adalah antara perbuatan yang tak bolehlah kita buat. So antaranya menyakiti hati ibu bapa, bercakap kasar dengan ibu bapa, macam keluarkan perkataan lah, degil, biadab, mengeluarkan kata-kata kesat macam mencarut dengan diorang,
Lepas tu meninggikan suara kepada mereka. Macam kalau tak kena je, kita marah mereka. Tak boleh macam tu. Kita sebagai anak kena patuh apa yang mereka cakap sebab apa yang diorang buat adalah untuk kebaikan kita sendiri. Okay, next. Okay, akibat derhaka terhadap kedua ibu bapa. Yang paling nampak lah kalau kita derhaka terhadap ibu bapa kita, hidupnya tak selamat dunia dan akhirat. Lepas tu dimurkai Allah, tidak diredai Allah. Ini adalah antara akibat kalau kita derhaka dengan kedua ibu bapa kita. Okay, next. 5 minit. 5 minit tak pernah. Okay, hikmah berbuat baik terhadap ibu bapa. Sebenarnya banyak hikmah kita buat baik dengan ibu bapa ni. Tapi ni antaranya mendapat keredaan rahmat dan keampunan Allah. Yang kedua, wujud kemesraan antara anak dan ibu dan jiwa tenang dan tenteram. Dia sang kata kita janganlah berbuat jahat dengan ibu bapa. Maksudnya dekat sini kita sebagai anak kena jadilah anak yang baik kan. So ni antara hikmah-hikmah berbuat baik terhadap ibu bapa. Terutama sekali mestilah mendapat keredaan daripada Allah. Lepas tu wujud kemesraan antara anak dan ibu bapa. Maksudnya dekat sini macam hubungan antara anak dan ibu bapa tu bertambah erat. Macam kita tahu selalunya hubungan kemesraan antara anak dan ibu bapa ni agak kurang kalau kita jarang, maksudnya macam kita tak didik dari awal lah. Macam tak eratkan hubungan tu dari awal. So kita akan mencipta satu kerenggangan antara hubungan anak dengan ibu bapa. Macam sebagai contoh, macam anak ni rapat dengan ibu tapi tak rapat dengan bapa. Macam anak ni rapat dengan bapa tapi dia tak rapat dengan ibu. Macam itulah. Tapi kalau kita baik dengan kedua-duanya sekali, itu amatlah bagus dan mendapat kita mampu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan anak yang soleha. Untuk jiwa tenang dan tenteram, dekat sini kalau kita kata macam kalau kita jadi anak derhaka, orang akan macam tak hormat dekat kita. Kita rasa macam tak tenang, hidup tak tenteram, selalu macam dipanas serong. Macam contoh, macam orang kata dia tu tak hormat ibu dia, macam tu kita tak tenang. Jadi kalau jadi anak yang baik, kita kena buat baik terhadap diorang supaya jiwa kita lebih tenang dan tenteram. Next. Okay. Yang ni adalah doa untuk ibu bapa. Kita buat selepas solat lah. Setiap kali solat, kita mesti akan berdoa untuk kesejahteraan ibu bapa. Kita sebagai anak kenalah doakan mereka. Kita nampak kat sini, Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa dua ibu bapaku dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil. Ini adalah doa yang kita selalu buat selepas solat. Kita mendoakan kesejahteraan mereka, moga diampunkan dosa mereka. Dan
Semoga mereka dijauhi daripada azab api neraka. Okey. Lagi 5 minit. Okey, kesimpulan daripada adab terhadap ibu bapa ni, sebagai anak, untuk menjadi anak yang baik, sentiasalah mendengar, mentaati apa yang ibu bapa kita bagi pendapat. Jangan kita macam tak nak lah, nak marah dia orang, tak boleh macam tu. Kita sebagai anak kena ikut apa yang mereka cakap. Mungkin apa yang diorang fikir untuk kebaikan kita sendiri. Jadi elakkan dari menjadi anak derhaka. Jangan sesekali cakap keluarkan kata-kata kesat walaupun dengan tarik muka. Ya, sebab kalau kita tarik muka, secara tak langsung kita dah macam kita dah tunjukkan yang kita ni protes dengan apa yang diorang dah cakap. So kalau boleh elakkan perkara-perkara macam tarik muka, keluarkan kata-kata kesat, keluarkan sekalipun, jangan sesekali, okey? Kita tak nak jadi anak derhaka kan. So elakkan daripada tarik muka depan ibu bapa. Bukan tak boleh, cuma nanti dia akan menggores hati ibu bapa. Mereka akan rasa macam aku buat macam hati dengan perbuatan. Even kita cakap macam tak nak menggores, terutama ibu bapa, terutamanya ibu lah. Ibu paling sensitif untuk part-part macam ni. Jadi itu saja daripada saya untuk slide untuk hari ini. Itu adab kepada ibu bapa. Amalkan dalam diri masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Elakkan menjadi anak derhaka, dan sentiasalah mentaati perintah ibu bapa. Terutamanya jangan derhaka kepada ibu kerana syurga di bawah telapak kaki ibu. Sekian, terima kasih. Dah habis? Dah 13 minit. Okey, lagi balance lagi 2 minit. Kita tengok balik slide di atas tadi. Okay, kita boleh tengoklah macam akibat tu banyak sebenarnya akibatnya, tapi ini yang paling utamalah. Hidupnya tidak selamat di dunia dan akhirat, dimurkai Allah, tidak diredai Allah. Semuanya berkaitan. Kalau tak nak jadi anak derhaka. So kalau jadi anak derhaka, hidupnya tak selamat di dunia dan akhirat. Mungkin dia akan kena balasan di dunia, ataupun mungkin dia akan kena balasan di akhirat, ataupun mungkin dia akan kena balasan kedua-duanya sekali. Kita tak tahu, wallahu alam. Lepas tu dimurkai Allah, tidak diredai Allah. Tidak diredai Allah maksudnya macam semua perbuatan dia tidak mendapat keredaan Allah. Sebab apa? Sebab dia dah derhaka dekat kedua ibu bapa dia. Banyak lagi sebenarnya akibat derhaka terhadap ibu bapa ni. Cuma ini yang paling details, yang paling nampak dan paling orang kata macam skop yang besar lah. Dia tidak mendapat keredaan Allah dalam hidup. Itu yang paling orang rasa macam takut. Okay. Bila tolong renungkan. Terima kasih. 6 saat.
Bye. Cakap padam. Leave ke?